melainkan dalam keadaan mereka melakukan syirik. Artinya iman kepada Allah, la ilaha illallah, tidak bersih sungguh-sungguh, tidak bersih, tidak cuci sungguh, belah-belah kata Han itu satu, tak ada dah hak lain. Tapi berapa ramai lagi orang kita, dalam Quran sendiri pun sebut tadi, belah-belah begitu masih lagi melakukan syirik. Artinya tidak sampai lagi maksud la ilaha illallah. Belah mana tidak syiriknya? Misal, ini yang berlaku dalam masyarakat, kita nak sebut banyak berlaku dalam masyarakat. Macam mana tidak syiriknya? Belah-belah percaya kepada Tuhan Esa tu, percaya pula kepada hak lain. Lagu mana? Tidaklah kata kita orang Islam disembah tok pekong, sembah berhala, itu tak ada lah lagu tu. Tetapi dari segi amalannya banyak lagi. Misalnya, kalau nak bom, Tok Bomo apa kata? Pak marilah kambing, kita kena sembelih. Lepas tu kepala tu ke kita, kepala tu ke kita. Dia tak beri kepada ni orang yang sembelih ni. Ada kalanya beri kepada Tok Bomo tu lah. Dan kepala tu dia tidak makan, dia pergi letak lah mana-mana. Kita pun terima tu, itu syirik. Itulah yang dikatakan syirik. Banyaklah yang seumpama ini berlaku dalam masyarakat, hak orang panggil masyarakat Islam. Di tempat kita hak lagu tadi masih ada lagi, walaupun tidak meluas, tidak menyeluruh sangat. Ini di tempat kita. Kalau kita tengok ke luar negeri, lagi banyak. Alhamdulillah setara ni kita ni, kalau kita tengok luar negeri, banyaklah. Lagu mana? Pergi minta dengan orang yang mati dah dikubur tu. Tak syirik mana? Tapi dia semaya, dia mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah juga, puasa juga. Tapi kalau nak menyelesaikan masalah, apa-apa masalah, pergi kubur, minta dengan tuan kubur, tu wali hak mati dikubur, minta dengan dia. Nak anak ke, nak berjaya anak ke, nak menyelesaikan masalah ke, kekusutan fikiran, pergi situ. Berapa ramai lagu tu. Sekarang ni ada lagi setengah-setengah orang kita pergi ke luar negeri benar. Pergi mana? Kubur saat ni, nak minta sesuatu lah. Yang mana kalau kita perhatikan, Rasulullah SAW suruh kita berdoa, beristighfar untuk orang yang sudah mati dah tu. Kita pergi minta sesuatu pula dengan dia, bukan minta dengan Allah SWT. Tak. Ini yang kita tengok di luar negeri. Dia kubur tu bukan main lah, lapunya pasal lebih pada masjid. Kalau kita tengok sekali tengok, kita terkejut. Kita kamak ke masjid. Berapa banyak di kelendar-kelendar tempat kita ni pun yang disebarkan sekarang ni kan, comel ada apa ni, ukiran penuh di supaya masjid bangunan dia. Bukan masjid rupanya, kubur. Banyak hak lagu tu. Dan hak pergi ke tempat-tempat sana ni, orang-orang Islam lah, hak kata Islam, pergi minta kubur. Ada yang pergi sujud kubur. Ni tempat masuk ni, benda ni tempat masuk, pintu masuk ni, sujud situ. Ada bersetengah jam. Nak minta sesuatu. Kerana nak minta apa-apa lah, hajat, minta dengan tuan kubur tu. Tapi dia semaya, dia tak sembah tu baikong apa. Tak. Ada setengah tu pergi siung kubur, kucuk kubur, dakak, khabak kita kata di kubur tu. Kubur tu pula dia buat comel tak kira lah. Sini tak ada, kita tak jumpa tempat kita ni, alhamdulillah lah. Ni nak cerita benda syirik berlaku dalam masyarakat Islam. Pergi tawaf, kita tawaf Kaabah, dia tawaf kubur, mengaku Islam. Ni lah yang dikatakan umat akhir zaman ini, dia mengaku kata Tuhan itu sah, tapi dari segi amalannya banyak sekali benda syirik. Mungkin tempat kita tidak begitu ketara, tidak begitu banyak. Zaman dulu adalah orang pergi puja patah ke apa, sembelih kurban ke apa, ada. Lah ni dia kau kurang, alhamdulillah kau kurang. Itu semua syirik. Seseolahnya kalau tak buat lagu tu, jadi orang-orang hak mati di pantai tu sebab tak puja saat ni.
seseolahnya. Padahal kalau buat pun mati sepuluh juga. Hak mana pergi main tempat-tempat tak munasabah tu mati sepuluh juga. Hak siapa ajar dia mati sepuluh juga. Sembelah lah berapa ekor pun. Tapi hak tu semakin kurang, alhamdulillah. Hak tu dari segi tauhid terancam. Hak itulah Allah Subhanahu Wa Taala kata, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun." Tidak beriman kebanyakan daripada mereka kepada Allah melainkan dalam keadaan syirik. Ada syirik tu. Dia kata beriman, lepas tu jadi kau iman lah tu. Tak jadilah. Cuma dia dakwa. Itu sebutkan beriman tu dia dakwa dia beriman. Dia mendakwa dia Islam. Tetapi kalau lagu tu sudah rosak. Sudah rosak, makna asas yang pertama lagi tak kena dah. Ini la ilaha illallah. Ancaman kepada la ilaha illallah. Tauhid lawannya syirik. Tu. Kalau bawa unsur-unsur syirik dalam agama, maknanya kita merobohkan ni asas yang pertama, tauhid. Dia akan jadi mana? Bila tak ada Islam ni, tauhid ni, dia akan jadi kufur. Situ selalu. Pergi selalu sebelah tu. Kufur. Itu rukun yang pertama. Bahagian yang pertama daripada kalimah syahadah. Yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahawa Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Hak ni ancaman kepada hak ni, rukun ini ataupun bahagian ini ialah bid'ah. Hak orang panggil bid'ah. Ni. Kalau ancaman kepada tauhid yang menjadi masalah, selalu jadi masalah, celaru, rosak orang, iaitu dia apabila ada unsur syirik. Kalau hak ni pula dia ada bid'ah. Hak ni bahaya. Bahaya kepada Muhammadur Rasulullah. Itulah bid'ah. Kalau kepada tauhid bahayanya syirik, maka kepada sunnah bahayanya ialah bid'ah. Cuma kita nak tahulah apa dia bid'ah. Banyaklah bid'ah ni. Orang Islam juga buat. Orang Islam juga buat. Ada bid'ah-bid'ah yang berkait dengan i'tiqad, akidah, berkait dengan akidah. Ada bid'ah-bid'ah yang berkait dengan adat. Ada bid'ah yang berkait dengan ibadat. Macam-macam ada bid'ah tu pula. Banyak sekali berlaku di tempat kita ni, alhamdulillah. Kalau baru ni kita sebut dah panduan, rujukan hak mudah lah kepada kita. Kalau tak erti bahasa Arab, tak erti bahasa lain pun, bahasa Melayu ni hak ni. Tapi malangnya tak ada buku ni. Kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Mana nak balik kepada Quran dan Sunnah. Apa tu? Sebab kalau tak balik ke situ, Allah SWT pun suruh balik situ. Bila ada masalah, kembali rujuk kepada Quran dan Sunnah. Kalau tidak, kita akan pergi sesak barat, tak tahu apa ke mana. Hilang air gitu, tak tahu apa ke mana, tak boleh nak pegang. Ini kalau tidak kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Sebab itu, pada saya lah, sejauh yang baca dalam bahasa Melayu, inilah buku yang terbaik dalam menjelaskan sunnah dan bid'ah. Cuba carilah. Tak apalah, sekarang ni tak ada, tak apa. InsyaAllah, biar ada dalam ingatan buku ni. Carilah bila-bila masa. InsyaAllah yang ada lah tu akan datang. Lepas tu bacalah. Baca dengan betul-betul. Baca dengan betul-betul. Mungkin setengah-setengah, banyak perkara tidak ada disebut di sini sebab dia bahas ni dari segi secara umum, dari segi kaedah. Dia bahas dari segi kaedah. Bukan contoh-contoh tu tak banyak. Dari segi kaedah yang dia bahas. Contoh-contoh tu mungkin kita boleh tengok dalam buku-buku lain pula lah. Sekarang ni pun semakin banyak orang yang bincangkan tentang bid'ah ni. Apabila timbul daripada dulu lagi sebenarnya, tapi akhir-akhir ni pun timbul pula soal bid'ah ni. Jadi orang pun nak tahu lah apa dia bid'ah ni. Itulah kita ni nak orang Islam. Tapi walau bagaimanapun kita 1000 kali lebih baik, lebih bertuah daripada orang-orang Islam di negeri-negeri lain. Orang-orang yang tengok ada pengalaman dengan masyarakat lain selain daripada masyarakat kita, memang tengok teruk dahsyat dah dunia. Umat Islam ni teruk. Hak kata umat Islam saat ni dari segi syirik tu perkara.
Dari segi bid'ah ni pun Allah banyaknya. Hak orang panggil bid'ah yang dalam buku ni dan dalam buku-buku lain lagi disebut sebagai bid'ah haqiqiyah. Bid'ah sengati, bid'ah sengati. Dilakukan oleh mereka secara berleluasa. Umum jadinya. Apa kita kata saat ni lah, terutama jadi kubu-kubu nyata benar. Nyata benar. Buat pergi bagi kuih gapo kubur tu wali lah biasanya. Kubu-kubu orang yang dianggap sebagai wali, orang-orang alim. Buat pergi bagi situ, bernazar, pergi sembah tu sembah. Pergi keliling kubur, pergi menyanyi di situ, palu gendang, pasang lampu khusus untuk mencantikkan tempat tu. Ini biasa berlaku. Tengoklah di mana-mana pun. Di Mesir ke, di Turki ke, di Iraq ke, di Iran ke, di Pakistan ke, di India ke, di mana-mana, di Uzbekistan ke, di mana-mana tempat kubur Imam Bukhari tu. Orang pergi sebuah Kaabah, tawaf pula ni. Itu jadi siapa tahu tu. Sebab dia tidak ada ni penguasa agama dari segi kawalan agama ni, orang cara ni tak ada. Masing-masing gitu. Mereka malas lah. Tapi kita alhamdulillah nak kira dari segi benda-benda tu tak ada. Tak ada lah. Kalau ada pun kena buru lah hak lagu tu. Kalau ada pun. Lepas pada tu kita tengok lagi banyak lagi bid'ah hak orang panggil hakikiyah. Kita kalau tak pergi ke luar negeri pun kadang-kadang tengok juga kan dalam TV tu, kalau bila berlaku kematian kau gapo kan, rabut rambut ni orang perempuan lah terutamanya, tarik rambut ni, tepuk dada macam tidak Islam. Tak kabar diri rebah situ, ambil pasir cuah atas kepala, betul-betul ikut cara jahiliah lah, tanpa muka, koyak baju. Alhamdulillah kita sini kita tak nampak lagu tu. Kalau dalam rumah pun berkali jarang kita tengok. Kalau ada pun itu dalam keadaan dia secara peribadi lah, secara peribadi. Secara kumpulan sebagai ajaran tak ada dia ajar lagu tu buat apabila mati. Ni tak, memang digalakkan. Kalau tak buat lagu tu dipandang tidak mengambil berat lah tentang ibu bapa ataupun keluarga yang mati tu. Tidak sayang lah. Siapa setara tu anggapan diupah pula orang untuk buat benda tadi yang betul-betul bercanggah dengan hak Nabi SAW kata. Itu pun kita tak ada. Bid'ah haqiqiyah orang panggil. Nak mengelak daripada bid'ah lagu mana, kita kena tahu sunnah. Kita kena faham sunnah. Sunnah tu hadis je lah. Mana kena ngaji betul-betul hadis, faham betul-betul hadis, baru kita tidak akan terlibat dengan bid'ah. Lepas tu apa bahaya bid'ah, ancaman terhadap orang yang melakukan bid'ah macam mana? Ada hadis-hadisnya.